Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Sanusi perlu bayar pampasan 200 juta ringgit. Rakyat akan buang pengkhianat PKR. Hamzah memang tendang pas di Pulau Pinang. Hamzah ukur polis sokong DAP jika tidak undi Perikatan Nasional. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno enggan tunduk terhadap tuntutan permohonan maaf terbuka kepada pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Berhad Vincent Tan dan Berjaya Land Berhad. Katanya, tak minta maaf, kes itu sedang berkembang dan dokumen-dokumen sedang didedahkan. Kita tengok sehari dua lagi, itu sahajalah. Surat tuntutan Tan kepada Sanusi semalam meminta permohonan maaf secara terbuka dan membayar pampasan 200 juta ringgit. Surat itu memberi Sanusi sehingga tamat waktu bekerja semalam untuk bersetuju dengan tuntutan mereka. Ini adalah berhubung dakwaan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Kelang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firman undang-undang, Peguam Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guam kami. Mereka juga menuntut Sanusi menarik balik tuntutannya dan membuat aku janji bertulis untuk berhenti mengulangi dakwaannya. Sekiranya gagal, firman guaman itu berkata, mereka menerima arahan Tan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Syarikat guaman itu memberi amaran bahawa dakwaan Sanusi boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan kerana fitnah jenayah yang boleh dihukumi penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Katanya oleh itu anak guam kami berhak untuk membuat laporan polis terhadap anda. Sanusi sebelum ini memberitahu media akan membuktikan tuduhannya di mahkamah. Muhammad Fikri Muhammad Yusof yang merupakan sepupu kepada Timbalan Menteri Besar Sementara Kelantan, Muhammad Ahmad Abdullah tampil membuat kejutan dengan membuka markas PH berhampiran dengan rumah pimpinan PAS itu di Kampung Pacoh, Kota Baru. Beliau berkata tindakannya membuka markas itu selepas calon daripada PH iaitu Syed Muhammad Ali Dustur Syed Muhammad Zain dicalonkan berdepan Muhammad Ahmad pada pilihan raya negeri kali ini. Menurutnya, ia merupakan sejarah peribadi tersendiri apabila sejak 60 tahun lalu tidak pernah sebarang markas selain PAS didirikan di kawasan itu. Katanya, kali ini saya nekat membuka markas PH di sini sejak Muhammad Ali Dustur dicalonkan bertanding bagi kursi Dewan Undangan Negeri Pancur. Saya merupakan penyokong PH sejak PRU ke-14 lalu. Sebelum itu, sokong PAS saja. Tapi kali ini saya zahirkan sokongan dan mengetuai markas jentera di sini. Untuk rekod, Muhammad Ahmad merupakan penyandang kursi Dewan Pancur yang mula ditandingi sejak 2004 dan sekali lagi menjadi taruhan PAS kali ini. Sementara itu, tinjauan media mendapati markas PH berkenaan terletak di tepi jalan utama Pancur Pandang Tembak sekitar 30 meter dalam pekarangan rumah naik Presiden PAS itu. Terletak di tanah yang sama, bersebelahan markas PH itu juga didirikan markas PAS yang terletak di hadapan laluan masuk ke rumah Muhammad Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Fikri yang mesra disapa sebagai Pok Ki berkata, walaupun berbeza pegangan politik, dia dan keluarga sepupunya itu tidak mempunyai sebarang masalah peribadi. Katanya pada tempoh ini hanyalah perbezaan politik dalam kita meraihkan proses demokrasi dalam tempoh PRN ini berlangsung sahaja. Adik saya sendiri penyokong tegar dan jentera PAS juga, tapi saya pilih parti yang berlawanan. Ditanya apakah punca dia tidak lagi menyokong PAS, Pok Ki berkata perubahan itu berlaku selepas hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti itu sekarang. Katanya, saya lihat cara PAS semakin berubah selepas ketiadaan almarhum Nik Abdul Aziz Nikmat yang memimpin negeri Kelantan sebelum ini. Sejak itu, saya bukan lagi penyokong PAS. Saya sempat menyertai Parti Bersatu tetapi keluar selepas parti itu tidak bersama PH lagi. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan pada 6 pilihan raya negeri nanti sebagai isyarat bahawa rakyat di negara ini tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri. Beliau mendakwa penolakan itu juga sebagai satu pungutan suara atau referendum kekecewaan rakyat terhadap kepimpinan Anwar yang dianggap tidak mampu menguruskan negara. Katanya, jadi kalau kita rasa kecewa kerajaan Madani di bawah Anwar Ibrahim, maka jangan pangkal Anwar dan jangan pangkal Barisan Nasional tapi pangkal PN. Ada kira-kira 9 juta pengundi di 6 negeri. Katakanlah 7 juta pengundi buat keputusan tak nak sokong Anwar, maka Anwar sudah dapat tahu satu isyarat bahawa rakyat Malaysia tak mahu beliau sebagai Perdana Menteri. Mengulas selanjut, Muhyiddin mendakwa keputusan penolakan itu menunjukkan pengundi tidak bersetuju dengan segala perkara dilakukan oleh kerajaan perpaduan. Katanya kalau yang kuat itu nanti tidak menyokong menunjukkan mereka tidak suka kerajaan dan jadi kita harap ia akan berlaku pada PRN nanti. Sementara itu, Muhyiddin berkata beliau menghormati keputusan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Dr. Muhammad Faiz Naaman yang berhenti sebagai ahli parti itu. Katanya itu tak apalah dia buat keputusan atas sebab dia sendiri dan saya tak nak ulas panjang. Kita tiada halangan dan sekatan pada sesiapa pun.
Patut difaham perjuangan kita selain bersabar, kalau ada perkara yang tak puas hati, kita boleh selesaikan secara beranak-beranak dalam parti. Tapi tak apalah, dia sudah buat keputusan, maka kita hormati keputusan dia. Sebelum ini, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Ahmad mengumumkan meletak jawatan termasuk berhenti sebagai ahli parti itu berkuat kuasa pada Isnin. Dakwa Muhammad Faiz, objektif awal penubuhan parti berkenaan kian terpesong yang mana ia mahu menggantikan UMNO dengan memberi lebih ruang kepada orang muda dan muka baru, terutama mempunyai latar belakang bersih. Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan parti akan menghukum ahli yang mengkhianati perjuangan parti menerusi pilihan raya negeri minggu depan. Mengkaitkan tindakan pengkhianatan parti dengan sejarah budaya Melayu, Raja Mandalay dan Si Ketul, pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, perbuatan mereka terlibat tidak akan diampunkan. Anwar mengambil contoh dua kerusi Dewan Undangan Negeri iaitu Ampangan dan Hulu Kelang yang masing-masing ditandingi bekas ahli PKR, Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Katanya, dua ampangan penting menang kerana ada pengkhianat dari dalam PKR. Di mana-mana saya ajar, satu hal tidak boleh diizinkan adalah pengkhianatan dalam perjuangan. Sebab itu saya kata dengan Zahid akan ke Hulu Kelang sekali lagi pada Khamis semalam untuk mengajar si pengkhianat. Sebelum ini, media melaporkan penyandang kursi Dua Ampangan, Muhammad Rafi'i membuat kejutan bertanding sebagai calon bebas setelah parti itu tidak mengekalkannya di kursi berkenaan. PH mencalonkan Ketua Wanita PKR Cabang Seremban, Tengku Zamrah Tengku Sulaiman bagi menggantikan Muhammad Rafi'i. Sementara itu, mengenai pilihan raya negeri, Anwar berkata tempoh berkempen melibatkan kerjasama PH dan UMNO merupakan percubaan baru bagi menguatkan semangat perpaduan demi menyelamatkan negara serta mengangkat semula Malaysia sebagai negara hebat di mata dunia. Katanya dalam rundingan antara PH dan UMNO, kita putuskan pertama, hormati prinsip perlembagaan kalau nak selamatkan negara dan membawa perubahan. Kalau nak angkat martabat orang Melayu dan lain-lain, jadikan Malaysia negara ulung di Asia Tenggara. Kita kena anjak cara lama kepada cara baru dan ini yang kita lakukan. Berbaki 2 hari sebelum hari pengundian, tersebar audio dipercayai dari pimpinan PAS Pulau Pinang yang mendedahkan kelicikan ragam gabungan mereka susulan kerusi dan bayan lepas diberikan kepada gerakan Datuk Dr. Dominic Lau. Suara dalam audio yang dipercayai milik Setiausaha Perhubungan PAS Pulau Pinang, Izuri Ibrahim itu mendakwa PAS sebenarnya telah dipermainkan oleh Bersatu dan gerakan. Menurutnya, pimpinan PAS Pusat tidak pernah bersetuju kerusi panas itu diberikan kepada calon muka Islam. Bahkan PAS sendiri telah menyaraikan calon mereka yang akan bertanding. Namun dakwanya kerusi yang sepatutnya diperuntukkan kepada PAS telah disailang oleh gerakan disokong oleh dalang dalam Bersatu iaitu Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Katanya, sebab itulah Tuan Guru bertegas beberapa kali dan apa yang berlaku di N38 ini bukanlah masalah PAS Pusat. PAS Pusat menyatakan kita tidak akan menyerahkan mana-mana kerusi sebab itulah nama calon PAS ada dalam senarai. Tapi kita disailang oleh Dominic dan juga Hamzah Zainuddin di peringkat Peringkatan Nasional Pusat. Presiden Tuan Guru Haji Adi dari hari pertama dah menyatakan tidak setuju. Ini kita jangan terperangkap. Keputusan calonkan Dominic bukan keputusan Hadi. Tuan Guru tidak boleh buat secara umum kenyataan dia. Bahaya. Lau dikecam hebat kerana dilihat mengelak daripada bertebung dengan DAP dalam pilihan raya negeri Sabtu ini dan memilih untuk bertanding di kursi majoriti Melayu di Pulau Pinang. Ahli PAS Bayan Lepas juga sebelum ini mengadakan bantahan terhadap Lau, mengacam dan memboikotnya jika dia bertanding di kursi Bayan Lepas. Penyandang Don Bayan Lepas adalah Azrul Mahathir Aziz dari Amanah. Izuri dalam audio itu berkata, ahli tidak sepatutnya membutuh-tuli menyokong parti gerakan yang dikatakan cuba menjatuhkan Islam. Katanya, saya harap biarlah gerakan kalah di N38. Dia akan jadi modal untuk kita pula berjuang di kerusi itu pada PRU ke-16. Pemimpin Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin berkata, DAP merupakan parti yang menjadi punca perpecahan kaum dan agama di negara ini. Bercakap di hadapan kira-kira 100 orang pada ceramah di Taman Medan, bekas Menteri Dalam Negeri itu menegur anggota polis yang mengundi parti selain PN dengan mendakwa mereka mengikut kehendak DAP. Katanya kerana DAP lah yang memecah belahkan kaum dalam negara kita ini. Dulu semasa DAP kecil, sokongan DAP begitu kecil sahaja. Negara ini aman, orang Cina boleh niaga aman. India boleh buat apa sahaja. Melayu hidup aman sejahtera tanpa diganggu sesiapa. Hari ini yang cakap macam-macam memecah belahkan kita adalah DAP. Kalau polis yang undi bukan PN juga mengikut kehendak DAP memecah belahkan negara kita ini. Semalam seramai 98,785 anggota polis, tentera dan pasangan mereka mengundi pada pengundian awal bagi 6 pilihan raya negeri. Sementara itu pada ceramah di Tanjung Karang, Pesuruhjaya PAS Selangor Ahmad Yunus hari ini mendakwa Amiruddin Syahri sebagai seorang menteri besar yang lemah. Dia mendakwa seorang speaker di Selangor menggagalkan usaha Menteri Besar Selangor itu membentangkan rang undang-undang berkaitan undang-undang Islam. Katanya MB Selangor lemah. Ini fakta. Tuan-tuan masih ingat Selangor nak bawa satu RUU pindaan pentadbiran Islam Selangor. Ini bukan soal nak mainkan sentimen agama. Nak bawa RUU pindaan enigma di sedang negeri, ia kena masuk aturan mesyuarat, kena dapat kelulusan dari kerajaan masuk di dalam aturan mesyuarat. Tetapi akhirnya MB kena dikantoi oleh speaker.
Di Selangor, biasanya kita bersidang 2 minggu. Itu kali 3 hari sahaja dah selesai. Saya tak mainkan apa isu kandungannya, tapi inilah kelemahan MB sebagai esko agama untuk bawa RUU yang telah ada dalam aturan mesyuarat. Difahamkan Yunus merujuk kepada cadangan pindaan bagi penukaran agama sepihak kanak-kanak bawah umur di Selangor. Sebelum ini, Setiausaha PAS Selangor, Rosal Syahir Muhammad Syahir mendakwa penyandang Speaker Dun Ngan Sulim menjadi punca cadangan pindaan itu ditolak. Ngah yang sebelum ini, pemimpin DAP menyangka dakwaan itu dan menuduh Roslan menyebarkan pembohongan. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.